Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia barisan kepimpinan, pegawai EJK, para imam bilal masjid, seterusnya dikasihi para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagi sekali syukur, alhamdulillah kita masih lagi dapat bersama-sama hadir pada subuh kali ini, solat subuh berjemaah, alhamdulillah. Dan duduk kita di masjid dalam dengan niat iktikaf kerana Allah, nimatul iktikaf fi hadzal masjid sunnatullah taala. Mudah-mudahan segala amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi meneruskan bacaan kitab Bahrul Madhi jilid yang kedua. Masih lagi berkaitan dengan bab solat, yang berkaitan dengan solat, dan jilid yang ketiga ya, yang berkaitan dengan solat dan juga sewaktu dengannya. Kita baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi yang berkenaan dengan masih lagi bab solat, sikit-sikit bab solat, berkaitan dengan solat. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini dapatlah sedikit menjadi panduan kepada kita untuk kita beramal mengikut apa yang disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada tajuk yang baru, iaitu bab ma jaa fi karahiyati an yattakhadha 'ala al-qabri masjidan. Di sini bab menyatakan hadis menegah yang kita mengambil atas kubur itu akan masjid. Tegahan untuk kita jadikan atas masjid itu kubur. Ketahuilah kiranya saudaraku, telah datang hadis menegahkan ya, untuk jadikan masjid di atas kubur. Maka padanya ada qaul ulama, seperti lagi akan datang kenyataannya selepas daripada diterangkan hadis ini. Hadis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, katanya an Ibni Abbas qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil quburi wal muttakhidhina 'alaiha al masajida wasyuruj. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang merupakan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala yang ziarah kubur. Dalam hadis ini Rasulullah beritahu, Rasulullah melaknat ya, akan orang yang menziarahi kubur, dan akan segala orang yang mengambil atasnya akan segala masjid, dan mengambil atasnya, atas kubur itu memasang pelita. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan juga Aisyah. Hadis ini merupakan hadis hasan. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini ada larangan, tiga larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun kita dengar dulu perbahasannya sampai habis. Kerana hadis ini lebih awal, sebab selepas keluarnya hadis ini ya, dan di hujung-hujungnya itu nanti akan ada hadis yang lain. Ke hujung itulah ya, pada tahun-tahun yang berikutnya akan ada lagi hadis yang lain, khususnya yang berkenaan dengan hukum menziarahi kubur. Peringkat awalnya ziarah kubur ini memang hukumnya adalah haram. Rasulullah laknat ni maksudnya sesiapa yang melakukan perbuatan tersebut ianya adalah berdosa. Itu laknat. Jadi hukumnya itu ada perubahan di kemudian hari. Baik, kita tengok dulu masalah kat sini. Masjid didirikan di atas kubur, apa hukumnya? Wahai saudaraku, telah banyak berlaku seperti dalam negeri Mesir sekarang. Masjid itu bersamaan dengan kubur wali dan ulama yang salihin. Maka hukumnya itu ada bertafsil, iaitu adalah zaman dahulu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
orang Yahudi membuat gerejanya pada kubur para nabi. Asalnya yang jadi kes ini kerana orang-orang Yahudi ini, ya, orang Yahudi laknatullah, yang sekarang ini memanglah, ya, di Palestin. Betul kita baca kunut nazilah, ya, sepanjang masa, khususnya subuh ni lah, ya, bersambung dengan kunut nazilah. Mudah-mudahan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi ni dia buat gereja dia, ya, pada kubur para nabi. Dan kubur itu berada dalam gereja, mengarah ke arah kiblat. Ya. Gereja dibina di atas kubur, di dalamnya ada kubur, dan kubur itu menghala ke arah kiblat. Ya, tempat Yahudi sembah tu, kubur tu kat depan. Maka jadilah mereka itu sembahyang berkiblatkan kubur, hingga bertapis-tapisan jadilah kubur itu disembah sebagai tok pekong. Itu orang Yahudi. Dia buat kubur, ya, dia buat masjid, ya, dalamnya ada kubur, dan kubur itu kubur para wali, para sahabat, kubur para nabi, yang kubur para anbiya. Jadi mereka umpamakan kubur itu sebagai itulah kubur keramat yang mereka sembahlah. Maka semacam inilah yang diharamkan oleh syarak. Rupanya beginilah, rupanya diharamkan oleh syarak. Dan demikianlah tegahnya yang dikehendaki dalam hadis yang dibacakan tadi itu, iaitu dibangunkan masjid dan kubur itu menghala ke kiblat, kemudian sembahyang berhadap kepadanya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, telah berkata ulama, hanya sahaja telah menegah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mengambil kuburnya dan kubur orang lain akan masjid, kerana takutkan daripada melampaui pada membesarkannya dan kena fitnah. Dengan sebabnya terkadang membawa yang demikian itu kepada kufur, kesesatan, sebagaimana telah berlaku daripada beberapa umat yang terdahulu. Ini sebenarnya, ya, kenapa Rasulullah melarang. Larang ini iaitu bila kita buat masjid, janganlah kita masjid itu, ya, di dalam masjid itu ada kubur yang menghadap ke arah kiblat. Khususnya tak kisahlah sebarang kubur lah, ya, kubur para nabi ke, para waliullah ke, para sahabat-sahabat ke, jadi tak boleh. Ya, kubur yang dalam masjid itu ada kubur yang menghadap ke arah kiblat. Ya, tak boleh. Kerana dirisaukan berlakunya perkara-perkara khurafat. Takutnya kita niat semayang itu, niat kita ibadah itu ialah kita menyembah kubur tersebut. Kerana hukumnya boleh membawa kepada syirik, kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tidak boleh sembahlah mana-mana kubur. Kubur mana sekalipun tak boleh sembah. Jadi kalau nak ziarah kubur, kena ada cara dia, kena ikut cara dia. Bukan kita ziarah kubur, kita sembahlah kubur tu. Itu salah. Jadi kalau nak buat juga masjid, ya, yang ada padanya perkuburan, jadi kena ikutlah dia punya syarat-syarat dia. Kita tengok pada masalah yang seterusnya. Masjid didirikan, ya, serta kubur sebelah belakang, apa hukumnya? Tadi kalau depan memang tak boleh. Depan tak boleh pun sekiranya memang dalam masjid itu, kubur itu dalam masjid. Satu. Yang kedua, tidak ada tembok penghalang antara orang yang solat dengan kiblat, dengan kubur tersebut. Tapi kalau ada tembok penghalang, ada tembok yang tinggi sebagainya sebagai penghalang, ataupun kubur itu berada di luar masjid, masjid kiblat kat belakang kan, ya, kubur tu dekat depan sana, itu tidak menjadi masalah. Ya, ataupun contoh yang kedua, tengok, ya, di Masjid An-Nabawi, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ bersama dengan sahabatnya, sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar, ya, radhiyallahu anhu. Jadi kesemuanya itu dalam Masjid An-Nabawi yang dibesarkan. Ya, jadi sebab itu mereka, ya, ketika masjid tersebut dibesarkan, mereka buat tembok yang tinggi, ya, sebagai pemisah
antara masjid dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang takut nanti bila kita menghadap ke arah kiblat, depannya itu merupakan makam Rasulullah. Takut kita niatkan kita sembah itu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang tu memang itulah, ya, tak boleh. Mesti ada penghalang dia. Jadi ini pula apakah hukumnya kalau kubur itu dekat belakang? Ya, mendirikan masjid yang tinggal kubur di dalamnya tetapi ada di sebelah belakang, atau ada di hadapan tetapi ada dinding yang mengeluarkan dia daripada bahagian masjid, atau dibangunkan dia di sisi kubur satu dinding, maka yang itu tidak mengapa. Itu tak mengapa. Jadi yang tak bolehnya kubur, masjid tak ada apa penghalang pun. Itu memang tak boleh. Maka kerana itulah berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dan tatkala berhajat sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in, ya, sahabat Rasulullah, mudah-mudahan Allah meridai mereka kesemuanya, dan segala tabi'un, ya, orang yang selepas sahabat, ya, para tabi'in, kepada menambahkan besar masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu sudah banyak orang muslim di Madinah, dan telah menjalur lebih besar masjid itu sampai memasukkan rumah-rumah ibu segala mukminin, rumah-rumah ummul mukminin, iaitu isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Dan setengah daripadanya itu ialah bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tempat ditanamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dua sahabat baginda iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dibangunkan oleh mereka itu atas kubur Nabi dan sahabatnya itu dinding yang tinggi bulat mengelilinginya, supaya tidak nampak akan kubur Nabi itu dalam masjid. Maka sembahyang kepadanya orang awam dan membawa kepada ditakuti. Kemudian daripada itu pula diperbuat mereka itu dua dinding yang dari sebelah dua bucu kubur itu dari sebelah utaranya, dan dipanjangkan keduanya hingga bertemu hujung, hingga tiada boleh seseorang berhadap kepada kubur itu. Itulah yang berlaku ketika proses pembesaran Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi asalnya itu kawasan Raudhah. Tuan-tuan yang pernah pergi, ya, yang pernah pergi ke Madinah Al-Munawwarah, menziarahi Madinah, hukum ziarahnya adalah sunat, ya, dua tanah haram. Jadi yang siapa pernah pergi ke Masjid An-Nabawi, dia tahu ada satu kawasan Raudhah, yang merupakan min riyadil jannah, daripada kawasan syurga, kawasan apa, taman-taman syurga, Raudhah, ya, Raudhah. Jadi Raudhah ini adalah merupakan Masjid An-Nabawi yang pertama. Itulah dia kawasan luasnya Masjid An-Nabawi yang dihuni, yang digunakan oleh umat Islam ketika berada di Madinah untuk melakukan amal ibadah. Raudhah, itulah kawasan luasnya itu. Saya tengok kapetnya tu, itulah kapet warna itulah, warna apa, hijau-hijau apa, hijau-hijau susu. Macam itulah lebih kurang tu lah, ya, Raudhah. Sekarang ni pun dah banyak masjid-masjid surau-surau, ya, yang beli kapet yang serupa macam Raudhah, nak dapatkan suasana Raudhah. Ya. Jadi Raudhah ini merupakan tempat, ya, yang merupakan asas terbinanya Masjid An-Nabawi, ya, yang merupakan tempat asal. Sebelah Raudhah itu ada makam Rasulullah, itulah merupakan rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sebelah-sebelah aja, ya. Sebab tu Rasulullah dia nak keluar masuk masjid, dia senang je keluar daripada rumah Aisyah dengan Rasulullah, dia akan terus masuk ke Masjid An-Nabawi, sebelah-sebelah aja. Sebab tu banyak hadis-hadis cerita romantiknya Aisyah bersama dengan Rasulullah, ya, berlaku di sana. Rasulullah beriktikaf dalam masjid, ya, Aisyah minta dihulurkan kepala Rasulullah, disikat rambut Rasulullah, sedangkan Aisyah berada di rumah dia, ya, sebelah-sebelah, dia ulur kepala je masuk rumah Aisyah.
Kan manja-manja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu adalah raudhah. Jadi kemudian bila Islam ni dah semakin ramai orang memeluk Islam. Dah makin ramai orang memeluk Islam. Jadi masjid yang asal tu dah tak muat dah. Lalu para sahabat, para tabi'in akhirnya membesarkan masjid tersebut. Ya, dibesarkan. Jadi antara cara dia nak mengelak daripada terjadinya apa yang Nabi riwayatkan, iaitu takut kita melakukan perkara-perkara khurafat kepada kubur makam Rasulullah dan dua orang sahabatnya tadi itu. Lalu dibina tembok yang tinggi. Dibina bilik. Sebab sekarang ni kita tak nampak dah dalam tu. Dah tak nampak dah mananya makam Rasulullah. Kecuali apa yang digambarkan oleh mereka-mereka yang bertugas yang boleh masuk ke dalam tu. Kan ada gambar, ada video sebagainya kan, yang dia akan tunjuk. Bagaimana keadaan dan dalam makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah makin dibesarkan. Sampaikan dibesarkan tu bukan setakat di belakang. Di depan makam juga dibesarkan. Ada sedikit ruangan lagi lah. Dia tekak geli, dia batuk sikit 2-3 hari ni, tak tahu tak apalah. Masalah masjid didirikan di atas kubur kafir, apa hukumnya? Tadi kalau kubur orang Islam. Ini apa pula kalau masjid dibuat di atas kubur orang kafir? Kata Qastallani, harus mengambuskan kubur kafir musyrik yang tiada zimmah bagi mereka itu. Kafir musyrik yang tiada zimmah. Kafir orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang tidak dijamin keselamatannya di dalam negara Islam. Kafir harbi lah, kafir yang diperangi. Contohnya sekarang ni lah, kafir yang diperangi antaranya iaitu contoh Israel tu, Yahudi. Laknatullah. Jadi bagi mereka itu, dan dijadikan masjid akan tempat kubur itu kerana tertepi dua illah yang tersebut, iaitu menghinakan manakala dikambus atau kerana lampau membesarkan manakala tiada dikambus. Kerana tiada berdosa menghinakan kubur musyrik yang bukan zimmi, kubur musyrik yang bukan dijamin keselamatannya, bukan zimmi. Dijamin keselamatannya apa? Di dalam sesebuah negara Islam. Jadi tidak berdosa kalau kita menghinakan kubur musyrik yang sebegitu dengan dikambus dan memperbuatkan masjid padanya, pada tempatnya, dan bukannya pula membesarkan baginya, hanya senya ialah daripada pihak menukarkan tidak baik kepada yang baik. Kafir harbi ni kita boleh bunuh, boleh perang, dan kita juga boleh sekiranya berperang kerana menegakkan agama, menegakkan Islam, kita ini adalah syahid. Jadi berlawan kafir harbi ini kafir zimmi. Kafir zimmi ini iaitu mereka yang dijamin keselamatannya yang berada di bawah sebuah negara Islam. Kafir zimmi. Macam kita di Malaysia ni macam mana? Itu zimmi lah tu. Zimmi lah. Mereka yang aman, berada di bawah pemerintahan Islam Malaysia. Kalau disyarahkan tu panjang tu tapi kita faham begitulah. Sebab tu kita haram kita untuk memerangi mereka, haram, tak boleh. Haram kita membunuh mereka, tak boleh. Kalau kita bunuhnya, kita bunuh nyawa yang tidak berdosa, hukumnya berdosa, dosa besar. Sebab tu perkuburan mereka pun kita tak boleh hinakan, tak boleh. Kita tak boleh hinakan perkuburan mereka, kerana mereka merupakan kafir yang diberi jaminan keselamatan di sesebuah negara Islam. Yang selebihnya tu itu kena tengok baliklah. Kerana kita hidup masyarakat majmuk.
Ya, saling hormat menghormati. Cuma yang pelik sikitnya kita je yang banyak menghormati mereka, kan? Apa yang mereka buat kita jarang petikai. Jarang kita petikai. Kalau berkait dengan agama, berkait dengan kebudayaan, adat resam, kita jarang petikai. Tapi bila berkait dengan yang masalahnya, bila berkait dengan agama kita mereka yang banyak petikai, yang pening kepala tu, ya. Berkait dengan agama kita, diorang pula sibuk. Itu ya, saya pun tak tahulah. Ya, sepatutnya kita masyarakat majmuk ni kita tahu bahawasanya masing-masing bebas dalam melakukan amalan agama masing-masing. Kan? Sebab tu kita pun bebas, beri kebebasan kepada mereka nak buat apa pun agama mereka. Ya, kalau di Batu Cave tu nak pecah kelapa berapa ratus biji sekalipun ketika pantai Pusam, aku hantam je lah, tak ada masalah. Lepas tu kasih clear saja. Kan? Daripada kelapa itu juga diambil balik, diperah, dibuat, diproses, dibuat santan. Ya, kelapa keagamaan dipecahkan, lepas tu dikutip balik, dah banyak kan, beratus. Ya, kemudian dikutip balik, diproses balik, diperah, dibalik, dibuat santan kotak. Yang tu kena cek balik lah, kena semat balik ya, kat santan kotak tu, pastikan tak diambil daripada kelapa-kelapa keagamaan orang ni. Ya, kalau tak tahu tak apalah. Ya, ini dikhabarkan sendiri, pernah ada seorang India Muslim yang dulunya merupakan memang dia inilah, dia antara Sami jugalah ya, Sami dia memeluk Islam. Dia sampaikanlah ceramah-ceramah dia daripada masjid ke masjid, surau ke surau, beri pendedahan. Jadi itu yang sebenarnya yang berlaku ya. Itu dululah, sekarang ni saya pun tak sure lagi lah ya, saya pun tak sure lagi. Tapi maknanya kita beri kebebasan ya, untuk orang Buddha ke orang Kristian ke nak buat apa caranya, buatlah, tak ada masalah. Tapi bila sampai dekat kita nak buat ya amalan keagamaan kita, yang peliknya orang Cina yang berbunyi. Orang Cina buat apa? Orang Cina, orang yang bukan Islam yang berbunyi. Itu yang pelik tu. Macam-macam isu yang ni jangan ditimbulkan. Dia orang bukan Islam ya, dia tak mestinya Cina ke India ke, tak. Orang bukan Islam. Ya, orang Melayu kita pun ada yang bukan Islam, kan? Jadi gitulah. Tapi okeylah ya, tapi sekurang-kurangnya kita berilah pendedahan, kefahaman. Yang confuse-nya bila sesama Islam sendiri yang tak setuju, itu memang confuse betul lah tu. Baik. Masalah sembahyang di atas kubur berlapik, apa hukumnya? Jawapannya bermula, sembahyang atas kubur yang berlapik itu makruh jua di sisi mazhab Syafi'i. Solat di perkuburan khususnya kalau secara berlapik hukumnya makruh ya, pada mazhab Syafi'i, kerana ada datang hadis yang menunjukkan yang demikian itu, iaitu melihat Saidina Umar bin Al-Khattab akan Saidina Anas ya sembahyang di sisi kubur. Maka kata Saidina Umar kepada Anas, kubur yakni jauhkan dirimu wahai Anas, sembahyang di sisi kubur, di sebelah kubur. Tetapi sembahyang juga Anas di sebelah kubur itu. Dan Sayyidina Umar tidak menyuruh akan Anas mengulangi sembahyangnya. Maka menunjukkan atas harus, tetapi makruh, harus serta makruh. Kerana sembahyang Anas, kena sembahyang ia atas najis, dan jikalau antara keduanya itu lapik sekalipun. Inilah pada mazhab Syafi'i. Ini pada mazhab Syafi'i. Nanti kita baca lagi lah ya, beberapa pandangan. Ataupun tidak makruh, kerana sembahyang itu ada lapik di atasnya. Ya, ada lapik di atas najis, ada lapik di atas najis semata-mata. Sebagaimana mengatakan dia oleh Qadhi Husain, dan telah berkata Ibnu Rafi'ah yang menunjukkan atasnya oleh kalam Al-Qadhi bahawasanya makruh itu kerana menghormatkan mayat. Adapun jikalau berdiri di antara segala kubur dengan sekira-kira tidak di bawahnya mayat,
dan tidak najis, maka tidak makruh. Ya. Dan ini hukum solat ya di atas kubur. Secara umumnya solat di atas kubur ini ya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinyatakan oleh sebahagian besar daripada ulama, hukumnya khususnya dalam mazhab Syafi'i kita, hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Walau bagaimanapun benda ni khilaf di kalangan ulama. Baik. Hukum solat di atas kubur ini khusus adalah solat fardu atau solat yang lain. Untuk hukum solat jenazah atas kubur, hukumnya adalah harus. Hukum solat jenazah di kubur, hukumnya harus. Kan kita nak solat jenazah, contohnya sahabat kita yang kita segera pergi ke masjid, sampai-sampai di masjid, nanti kita terlambat ya, rupanya jenazah tersebut sudah pun selesai disolatkan. Kita minta tunggu sekejap untuk solat, ya, waris dikata tak payahlah, ya, sudah nak dihantar ke perkuburan, lalu diangkat ke perkuburan, kita tak sempat nak solat, penghormatan terakhir, kita pun follow sampai ke kubur. Bila dikubur, bila sudah pun ditanam, selesai imam mentalkinkan, mendoakan mayat tersebut, selesai ahli keluarga duduk di sana seketika, ya, kita dah selesai semuanya, kita pun lepas itu ya, kita minta izin dengan ahli keluarga dia kan, untuk beralih sekejap, kita nak solatkan jenazah tersebut. Solat jenazah hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus, ya, boleh, dan kita beroleh pahala sunat. Jadi kita pun duduklah menghadap kepada jenazah tersebut. Jangan duduk atas saja. Ngam-ngam atas kubur tu kita duduk di atas tu, bukan. Ya, ni kita duduklah di ruangan antara kubur dengan kubur, kerana kita memang dilarang untuk memijak dan melangkah kubur-kubur yang ada. Hukumnya adalah haram. Ya, kerana kita menghormati jenazah orang yang ditanam di sana. Dia duduklah antara selang-selang kubur tersebut, kita berdiri menghadap ke arah kiblat. Depan kita kubur, kita menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi kubur itu jadi dia akan membelakangi kita lah. Kan, muka dia akan belakang kita sebab muka dia menghadap ke arah kiblat. Jadi kita sembahyanglah. Ya, 4 takbir kat situ. Yang tu harus solat jenazah di perkuburan, hukumnya adalah harus. Ya, kerana apa? Yang pertama, kerana tidak ada sujud dan rukuk. Tapi bagi solat fardu berbeza. Solat fardu dia ada sujud dan rukuk. Kerana itu ya, antara sebab kenapa diharamkan untuk solat-solat yang lain di atas kubur. Ada ulama yang menghukumkan haram, yang sama ada kubur itu digali semula ataupun tidak. Yang ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali menghukumkan haram, ya, solat di atas kubur. Manakala pendapat yang kedua daripada Imam Syafi'i, hukumnya juga haram sekiranya kubur itu digali semula. Kubur digali semula, dikambus balik, diproses balik sebagainya. Yang ketika itu hukumnya haram solat di atas kubur, kerana ketika itu najis-najis dia akan naik ke atas. Haram itu sebab tak nak kita solat di atas najis. Tapi kalau kubur yang tidak digali, hukumnya adalah makruh. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh. Dan juga makruh juga, ya, sama ada digali ataupun tidak. Ini mengikut pandangan Imam Abu Hanifah, dia mazhab Hanafi. Manakala dalam mazhab Maliki hukumnya adalah harus. Ya, wallahu a'lam. Dan itulah yang beberapa khilaf, ya, di kalangan ulama tentang solat di atas perkuburan. Baik, masalah seterusnya, sembahyang menghadap kubur apa hukum? Sembahyang menghadap kubur Nabi apa hukumnya? Kata Qastallani, kata dalam tahqiq
Ya, diharamkan seseorang sembahyang ia hal keadaannya menghadap kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikiaskan dengan barang yang disebutkan dia pada kuburnya sallallahu alaihi wasallam akan sekalian kubur nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak memikirkan Imam Malik dengan sembahyang pada tempat kubur itu akan salahnya. Kerana mazhab Maliki, Imam Malik dia memang mengatakannya harus, dan telah berjalan Imam Abu Hanifah kepada makruh semata-mata. Imam Abu Hanifah hukumnya makruh, Imam Malik hukumnya harus. Imam Syafi'i kita ada yang haram, ada yang makruh, tengok bergantung kepada tempat tersebut. Jadi ini bagi sembahyang menghadap kubur, ya, khususnya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah ziarah kubur, bagaimana hukumnya? Ini dia. Ya. Jawab ulama, telah berkata ulama, ada pun zaman jahiliyah orang-orang ziarah kubur, tetapi ziarah mereka itu cukup dengan ratap tangisnya, dan setengahnya sangat-sangat menjerit-jeritkan diri dan menampar-nampar pipi dan menyakit-nyakitkan badan. Maka ditegahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah kubur seperti yang tersebut di dalam hadis Ibnu Abbas, ya, yang pernah dibacakan sebelum ini, ya. Ada satu hadis, ya, Rasulullah pernah mengatakan hukumnya haram, kemudian dinasahkan dia oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Artinya adalah aku telah menegah akan kamu daripada menziarahi kubur sebelum ini, maka ziarahlah oleh kamu sekalian akan dia. Ya, antaranya inilah juga hadisnya itu. Peringkat awalnya Rasulullah dia memang menghalang. Kerana apa? Ketika orang-orang Arab dulu masih lagi terpengaruh dengan kehidupan jahiliyah dia. Bila ada kematian seseorang, mereka akan meratap, menangis, meraung-raung, menampar-nampar pipi, mencari-cari baju. Sama juga bila mereka ziarah kubur, mereka akan mengenang kembali kesedihannya, menangis-nangis, meratap-ratap, menjerit-jerit di perkuburan. Ya, kerana itulah Rasulullah melarang, ya, ketika itu untuk ziarah kubur. Tapi bila Islam ni dah makin kuat di hati mereka, iman mereka bertambah kuat dan sebagainya, mereka dah faham bahawasanya perbuatan jahiliyah yang tadi itu mereka lakukan di perkuburan. Ketika ada orang meninggal dunia, ya, mereka dah dapat buang sikit-sikit, mereka dah hilangkan benda itu, ya. Jadi ketika itulah akhirnya, ya, Rasulullah menasahkan, memansuhkan, menghapuskan hukum yang terdahulu dengan hukum yang baru, iaitu membenarkan semula orang-orang Islam untuk menziarahi kubur. Itu dia. Jadi hukumnya adalah harus untuk kita ziarah kubur. Dan kata setengah ulama, makna tegah ziarah pada hadis, ya, yang dibacakan sebelum ini, iaitu ghalib lebih kepada perempuan daripada laki-laki. Ya, ada juga kata ulama mentafsirkan hadis yang kita bacakan tadi itu, iaitu kita baca bahawa Rasulullah menegah daripada ziarah kubur. Ini tertuju sebenarnya kebiasaannya kepada perempuan, kerana perempuan ini lebih lembut hatinya, ya, lebih banyak melakukan kemungkaran di perkuburan berbanding dengan orang laki-laki. Orang laki-laki ni maintain. Dia kalau sedih pun dia tak tunjuk. Kan? Ada yang meninggal dunia sekalipun, siapa ayah ke mak ke isteri ke apa ke, dia maintain, relax je. Dia sedih tapi dia maintain, mengalir sikit-sikit. Tapi bila orang tak ada, dia masuk dalam bilik air, mula-mulalah dia berau. Berau kesedihan. Itu dia orang lelaki ni. Jadi lebih kepada fokus kepada perempuan. Adapun jikalau ziarah itu kerana iktibarkan diri, menurut sepertinya masuk kubur, maka iaitu harus juga. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, tidak mengapa ziarah kubur. Tetapi kalau sekiranya ziarah itu kerana hendak melihat
hendak menyedarkan diri kita bahawasanya kita ini akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menginsafkan diri kita bahawa hidup ini hanya sementara sahaja. Akhirat kelak merupakan tempat yang kekal abadi. Ketika itu hukum ziarah itu merupakan harus, sama ada bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Ya. Tapi harus di sini kena perhati ya. Harus di sini kena perhati, ada hukum yang berbeza tu. Jadi kita tengok beberapa hukum ya berkaitan dengan ziarah kubur ini ya. Hukum ziarah kubur ya, mengikut Syekh Atiyah As-Saqar, hukumnya sunat kerana boleh mengingatkan tentang akhirat. Hukumnya sunat. Dan pendapat ini jugalah yang dipegang oleh jumhur ulama ataupun dipegang oleh ahli-ahli fiqh ya, yang ini tidak ada khilaf di kalangan mereka bahawasanya sunat ziarah kubur bagi orang laki-laki. Bagi orang laki-laki hukumnya sunat ziarah kubur. Khususnya apatah lagi ketika satu jenazah itu baru disolatkan kemudian dihantar ke perkuburan. Ni dapat 2 qirat. Kan satu qirat itu sebesar bukit Uhud pahalanya. Sebab tu hukumnya adalah sunat. Waktu-waktu yang lain bagi orang laki-laki juga sunat. Ya, dengan syarat kita ziarah kubur itu ya untuk menginsafkan. Yang untuk menginsafkan diri kita bahawasanya hidup ini tidak akan kekal selama-lamanya. Pasti kita akan ya sama-sama menziarahi alam akhirat. Ya, mudah-mudahan kita dapatlah menambah amal kita semasa hidup ini, dapat bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya di atas dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Allahu Rabbi. Jadi secara umumnya hukumnya sunat bagi laki-laki. Bagi wanita pula, bagi wanita pula, bagi perempuan pula, mazhab jumhur ulama, mazhab kebanyakan ulama menghukumkannya sebagai makruh. Wanita boleh ya, tetapi hukumnya adalah makruh jumhur ulama. Dan sekiranya mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang di perkuburan, meratap, menangis, hiba, menampar pipi sebagaimana jahiliyah dahulu, hukumnya adalah haram. Secara normalnya ya, secara biasanya hukumnya adalah makruh. Tapi mengikut mazhab Hanafi, sunat bagi wanita untuk ziarah kubur sama seperti laki-laki, sama juga. Tapi dengan syarat itu dah tu ya, untuk menghitung kembali amal ya, untuk menyedarkan diri kita tentang kehidupan akhirat, menginsafkan diri. Ini dalam mazhab Hanafi. Tapi jumhur ulama yang lain menghukumkannya sebagai makruh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, sikit lagi. Satu masalah lagi, sikit je lagi ya. Jadi hasilnya bolehlah ziarah kubur ya, nak pergi ziarah kubur ke laki ke perempuan ke boleh, tapi janganlah melakukan perkara-perkara khurafat. Jangan melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik dan juga kufur, dan juga jangan melakukan perkara-perkara seperti mana orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, ziarah kubur dengan menangis, meratap ya, menampar pipi, mengoyak baju dan sebagainya. Masalah yang terakhir, kubur berpasang pelita, apa hukumnya? Pasang lampu atau pelita, apa hukumnya? Jawapannya, bermula menaruh pelita dan dian ya, lilin dinyalakan di kubur itu haram jikalau bukan kerana menyuluhkan orang, seperti dinyalakan dengan sentiasanya, tidak berpadam-padam, maka iaitu hukumnya haram kerana merugikan harta dan mempermuliakan kubur lebih daripada memuliakan Allah. Ya. Jadi kalau pasang lilin, pasang pelita, pasang lampu di perkuburan ya, boleh. Ya, boleh, dengan syarat tujuannya ialah untuk menerangkan orang yang hadir di sana.
Kita nak ziarah kubur tengah malam ke apa ke, ya, ataupun nak tanam kubur di malam waktu malam ke, nak nyalakan lampu ke, pelita ke, tak kisah, bolehlah nyalakan, tak ada masalah yang tu. Ya. Tapi jangan kita nyalakan itu sepanjang masa. Tidak padam-padam. Itu hukumnya haram. Ya, kerana seolah-olah kita nak memuliakan kubur tersebut dan kita melakukan perkara yang membawa kepada pembaziran. Yang tu yang tak boleh. Ya, jadi kalau nak pasang lilin pelita boleh. Ya, sekiranya ada orang ziarah, ada kematian dan sebagainya, nak bawa jenazah di waktu malam, itu silakan. Ya, yang tu hukumnya adalah harus. Wallahu a'lam bissawab. Habislah. Ya, mudah-mudahan dapat sedikit manfaat daripada hadis yang dibacakan tadi itu, yang kita beramal dengannya, mudah-mudahan insya-Allah dapat tahu beberapa hukum. Dan insya-Allah pertemuan yang akan datang kita akan tengok pula, ya, berkenaan dengan hukum tidur. Hukum tidur di masjid, dalam masjid, dan juga hukum jual beli, ya, di masjid insya-Allah. Hadisnya pada pertemuan yang akan datang. Ya, masanya pun dah sampai. Masanya dah sampai dah insya-Allah. Kita berhenti dulu di situ. Mudah-mudahan dapatlah, ya, sedikit manfaat yang boleh kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filastin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.